Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul 'azim. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah taala panjangkan umur kita, dapat kita berada di dalam bulan Ramadan ini. Ni macam mana? Okey, dah. Tak ada pula. Ada. Ada ya. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita, dapat kita berada seminggu di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Seminggu kita dapat menikmati dan dapat melayari bulan Ramadan ini dengan berpuasa. Mudah-mudahan seminggu yang lepas ini adalah puasa kita yang terbaik setakat ini, dan kita akan berusaha lagi supaya menambahkan, supaya lebih menjadi berkualiti ibadah kita, lebih berkualiti solat kita, lebih berkualiti niat kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena banyak bersyukur kerana Allah Ta'ala pilih kita untuk sama-sama beribadah di dalam bulan Ramadan. Kerana banyak orang yang hidup dalam bulan Ramadan sekarang tapi tak dipilih untuk beribadah. Ramai yang lepak, tak ada untuk sembahyang ke, tak ada fikir nak puasa ke, tak ada fikir. Orang sembahyang tarawih dia nengok makan daripada pukul 7.22 tadi sampai sekarang, sampai tengah malam. Tak ada keinginan untuk melakukan ibadah sebab hidayah tak ada. Ada orang yang Allah Ta'ala pilih dia, panjangkan umur dalam bulan Ramadan ni, tapi tak boleh pula buat ibadah kerana Allah takdirkan dia sakit. Sekarang duduk di hospital, takdir sakit. Nak buat ibadah tapi tak boleh buat. Bukan tak teringin untuk puasa, teringin tapi tak boleh puasa. Bukan tak teringin untuk datang semayang, teringin sangat semayang tarawih tapi tak mampu, uzur. Termasuklah yang uzur ustaz kita kan. Tu imam kita Ustaz Zuhair pun masuk hospital juga. Ada di mana? Hospital apa? Damai Hospital. Tuan-tuan, lepas ni pilih ziarah tu imam tuan-tuan. Ada orang yang diberikan pilihan oleh Allah untuk berada dalam bulan Ramadan dan boleh beribadah dalam bulan Ramadan, tetapi niatnya pula tak cantik pula. Mula-mula orang yang tak diberi oleh Allah, Allah ambil nyawa dia. Tak sampai bulan Ramadan sudah dijemput. Ada orang yang dah boleh sampai dalam bulan Ramadan tapi dia sia-siakan bulan Ramadan, tak ambilnya manfaat bulan Ramadan. Ada orang yang dah duduk dalam bulan Ramadan, bukan dia tak nak buat kesempatan dalam bulan Ramadan ibadah, tapi Allah Ta'ala tak bagi dia sihat. Tak boleh puasa ni, seminggu dah tak boleh puasa. Semayang tarawih sempat semalam ni, besok nak puasa sakit sampai sekarang. Ada orang pula yang Allah Ta'ala bagi peluang untuk beribadah dalam bulan Ramadan, udahlah pula niat ibadahnya sudah lari. Niat puasa lari, niat semayang tarawih lari, niat tadarus sudah lari daripada niatnya sebenarnya. Mungkin lari niat kerana niat nak menguruskan badan, bukan niat nak puasa. Mungkin niat untuk menghilangkan penyakit kencing manis. Ada orang yang niat puasa bukan kerana Allah, sebab isteri suruh puasa. Isteri kata tak puasa tak boleh raya, tu yang dia puasa. Dah duduklah dalam bulan Ramadan, udah niat pula lari. Ada orang yang duduk dalam bulan Ramadan, dia menikmati bulan Ramadan dengan puasa, dengan semayang, dengan amal-amal ibadah yang tiada terkira banyaknya.
Jadi kita sekarang ni duduk dalam kelompok yang mana? Kelompok satu, tak lah kot, kita hidup lagi. Tapi ada sahabat kita yang kelompok satu, Ustaz Rabbani, Asri Rabbani, tak sempat jumpa Ramadan. Allah jemput dia terlebih awal. Tak apalah, azan tuan-tuan di KL ni, tuan-tuan tengok azan TV satu, Ustaz Rabbani tu yang azan, kurang-kurangnya pahala pada dia. Dia mati pun pahala banyak. Asal azan suara dia, asal doa suara dia, asal baca Quran suara dia, banyak juga pahala dia. Kita kalau mati pahala apa? Azan tidak, Quran tidak. Dia kurang-kurangnya kita buka puasa tadi, dia azan. Buka radio, buka TV, dia azan. Dapat pahala walaupun dia jadi arwah. Alhamdulillah pada Ustaz Asri itu. Kita belum tentu lagi. Cuma kadang-kadang bila kita dengar lagu dia, terasa juga sedih, sayu juga. Terasa juga, tambah lagu mati dia tu. Tak? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Tak lama Rabbani cari minta ganti Sri. Itu yang saya pun tak mau expose sangat tu tuan-tuan, supaya nanti habis kumpulan nasyid lain dia susah tuan-tuan. Jadi biarlah saya low profile, jadi senang tuan-tuan. Tuan-tuan yang rahmati Allah, disyukur pada Allah Ta'ala kita dapat ibadah. Mudah-mudahan tuan-tuan kita tambahkan lagi, kita dah nak masuk pada 10 yang kedua di dalam 3 bahagian di dalam bulan Ramadan ini. Saya pada malam ni akan menyentuh beberapa isu. Yang pertama, kita nak menyentuh tentang kerosakan akhlak, tentang kejatuhan moral, kerosakan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Jadi bila berlaku keadaan banyak maksiat, manakah yang lebih baik? Bercampur dengan masyarakat atau mengasingkan diri daripada masyarakat? Macam kita ni, ahli jemaah, ahli surau, ahli masjid. Di sekeliling kita ni macam-macam benda maksiat. Tengok dalam televisyen yang menyiarkan rancangan-rancangan yang tak elok. Kita nak masuk dalam rumah kita, papan-papan tanda yang tak elok di tepi-tepi jalan, sepanjang jalan. Kita pergi supermarket, kita pergi kepada tempat membeli belah, banyaknya benda yang tak menyeronokkan kita. Kita bercampur di tengah masyarakat, pergi kenduri kendara, berapa banyak perbuatan haram dalam kenduri kendara. Kita pergi ke orang mati, ziarah orang mati, macam itu juga, berapa banyak amalan-amalan yang tak betul yang dilakukan oleh keluarga si mati. Kita mari ke masjid, berapa banyak orang yang mengumpat, yang mencarut, yang memaki hamun dalam masjid. Kita pergi ke pasar, berapa banyak maksiat yang ada di pasar. Jadi bila berlakunya kebanyak kerosakan akhlak macam itu, manakah yang lebih baik? Adakah kita nak campur ataupun kita nak mengasingkan diri? Di sini ulama-ulama memberikan beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, kita masuk campur di dalam masyarakat, menarik masyarakat ke arah yang lebih baik, menasihati masyarakat ke arah yang lebih baik, mencegah kemungkaran. Kita bercampur dengan mereka untuk mengelakkan mereka daripada berbuat maksiat. Itu adalah perkara yang lebih utama daripada berdiam diri. Dan inilah jumhur ulama berpendapat. Jumhur ulama berpendapat jika berlaku kerosakan akhlak, kerosakan moral dalam masyarakat, manusia yang beriman kepada Allah, orang yang yakin kepada Allah, hendaklah pergi dan bercakap, bercampur, nasihat, tegur menegur dan pesan memesan kepada mereka supaya menghentikan perbuatan maksiat. Berdasarkan kepada firman Allah dalam suratul Asr, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Diambil daripada awal, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada di dalam keadaan rugi, melainkan orang yang beriman dan beramal saleh, dan pesan memesan pada jalan yang benar, dan pesan memesan pada jalan kesabaran. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam bab itu, kita kena pergi cakap.
pergi menasihati. Apa jalan sekalipun kena masuk dalam mereka dan nasihat kepada mereka. Kena bercampur dengan mereka dan nasihat kepada mereka. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kalau setelah dinasihati, setelah ditunjuk ajar, setelah diberikan berbagai-bagai pendidikan, larangan, nasihat, teguran, tidak juga mau berubah, malah orang yang menasihat itu pula diancam, maka lebih baik berundur daripada memberikan nasihat. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga ialah yang banyak dipegang oleh ahli-ahli tasawuf dan ahli-ahli sufi, jangan campur langsung dengan masyarakat. Duduk di rumah, duduk dengan anak isteri, pergi masjid, pergi balik masjid, sudah. Tak usah campur. Kenduri jangan pergi, apa pun jangan pergi, supermarket jangan pergi, bercampur dengan masyarakat pun jangan, apa pun tidak, kamu buat hal kamu aja. Itu adalah pendapat yang ketiga yang dipegang oleh kebanyakan ahli-ahli sufi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini ada 3 pendapat apabila berlakunya maksiat yang banyak di dalam masyarakat. Pendapat yang paling kuat sekali ialah masuk, nasihat, tegur, cari jalan supaya mereka itu berhenti daripada melakukan maksiat, dan itulah dipanggil sebagai jihad yang paling besar. Kalau sekadar tuan-tuan datang masjid, tuan-tuan tidak mencegah, tuan-tuan tidak bercakap, tuan-tuan tidak melarang, itu belum dikira sebagai mujahid yang besar. Sebab itu Siti Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan dalam satu kata-kata, kalau kamu nak mendapat pahala yang besar seperti mana pahala orang yang berjihad, maka memadailah kamu menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Apa kata Siti Aisyah? Kalau kita nak dapat pahala macam orang-orang mujahid, macam orang-orang yang berjihad pada jalan Allah, memadailah kamu menjauhi benda-benda dosa. Tuan-tuan, kita mungkin tidak akan jadi macam Khalid Ibn Walid. Khalid Ibn Walid di tubuh badan dia tidak ada ruang yang bersih daripada tetakan, melainkan semuanya bekas tetakan, bekas anak panah, bekas ditoreh dengan parang, ditetak dengan parang, ditetak dengan pedang. Seluruh badan Khalid Ibn Walid. Tetapi Allah tidak izinkan dia mati dalam medan syahid. Dia mati di atas katil dalam rumah dia. Tetapi nak cerita seluruh badan dia sampai ke kakinya adalah bekas tetakan pedang. Berapa banyak pahala yang dapat kepada Khalid Ibn Walid. Tuan-tuan takkan dapat macam itu. Rasa-rasa tak dapat lah kot. Nak berjihad dengan siapa? Jihad dengan 20 rakaat pun kalah. Asal 8 cabut. Asal cabut 8. Baru nak berjihad dengan 20 pun kalah lah. Ustaz, Nabi tak pernah buat 20 Ustaz. Nabi buat 8. Iyalah, Nabi buat 8, balik dia sambung lagi. Nabi Muhammad pun kalau ikutkan tuan-tuan, bukan tiap-tiap malam sembahyang tarawih. Sebab dia takut umat dia menganggap sembahyang tarawih ni wajib. Sebab tu Nabi di hujung-hujung Ramadan, Nabi sembahyang di rumah. Satu. Yang kedua, yang buat 20 ini Umar Al-Khattab. Kalaulah buat 20 ni salah, takkan Umar nak salah. Umar dengan kita mana alim? Itulah jawapan. Sayyidina Uthman dia buat 60. Semayang tarawih ni buatlah sebanyak mana yang tuan-tuan mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi yang paling sikit 8. Jangan kurang ke 8. Saya mampu 2 je Ustaz. Buat macam mana? Tak mampu Ustaz 2 pun udah lah Ustaz. Tak mau. Dia syarat 8 paling rendah. Tuan-tuan nak buat 12 ke 16 lantak tuan-tuan lah. Apa masalah Ini tidak. Yang jadi mangsa 20 je. Yang buat 12 tak ada siapa ngutuk pun. Kamu buat berapa? 12. Aku tak larat aku balik. Bida'ah kamu. Kenapa 20 aja yang kata bida'ah? 12 pun bida'ah lah juga. Kenapa hentam 20 aja? Jadi tuan-tuan, masalah kalau nak buat 8, buatlah 8. Siapa larang? Nak buat 20, buatlah 20. Tapi Ustaz, kita nak ikut yang Nabi buat. Yang mana tok nenek kita buat, itu tak payah ikut. Itu tok nenek kita. Kalau nak ikut Nabi buat, ikutlah semua. Jangan ikut angka je.
Jangan ikut pada angka sahaja 8 itu. Ikutlah sama pada lamanya Nabi sembahyang. Kita ikut 8 rakaat, ikut Nabi 10 minit setengah habis dah 8. Yang Nabi Muhammad tu 1 rakaat berapa jam? Kenapa tak tiru? Kalau ada ustaz-ustaz mengajar tuan-tuan 20 tu bid'ah, 8 saja yang betul. Ikut Nabi, Nabi buat 8. Cakap dekat dia, ustaz, Nabi buat 8 tu berapa jam? Ustaz buat 8 berapa minit? Kalau nak ikut Nabi, ikut semua. Ikutlah semua. Nabi buat 8 tuan-tuan, tak satu malam kita sembahyang sama. Bengkak kaki Nabi. 3 surah satu malam tuan-tuan. Bukan qul huwallahu inna a'taina. Kita qul huwallahu tu membahagi 2 lagi. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, 3 surah. Itu surah paling panjang tu, 3 ni dalam Quran. Itu bacaan Nabi. Kalau nak tiru Nabi, ikutlah semua. Sebab tu dalam Islam ni dia ada sikap keterbukaan. Ada orang yang boleh buat 8, buatlah 8. Sebab dia sakit, dia tak boleh buat 20. Silakan 8. Ada orang yang kena buat 8 sebab dia kerja kilang, dia nak masuk awal. Ada orang yang sibuk, tak boleh buat 20. 8 saja boleh buat. Ada orang yang tak sibuk dah, senang-senang je sekarang, buatlah 20. 8 tak cukup, tak puas rasa dia. Silakan. Itu sebab boleh buat 20, boleh buat 8. Tak payahlah timbul lagi. Tiap-tiap tahun itulah nak timbul. 8, 20, 20, 8. Ulang balik Ustaz, 8, 20. 8, 2, 0, 8. Cantik tu. 8, 2, 0, 8. Tuan-tuan jangan tikam pula. Itu je yang tiap-tiap hari nak bergaduh. Tiap-tiap asyar Ramadan 8. Asyar Ramadan 8. Itu je tikai. 8 pun betul, 20 pun betul. Yang tak betul, yang semayang tak semayang. 8 pun betul, 20 pun betul. Yang tak betulnya yang tak semayang. Elok main dam. Nolak dam je kerja dia. Dengar cerita semalam ada orang bergaduh di surau ya, pasal 8 dengan 20. Haji-haji. Aku pun dengar juga apa mereka tu tak gaduh. Memang kita elok haji-haji kata. 10 kali haji tuan-tuan, tak ada gaduh pun. Yang kita nak gaduh ni apa kejadah dia. Lantak ala sembahyang tu kira betul lah. Hari ni ada tazkirah, kita buat 8. Tak ada tazkirah, kita buat 20. Senang je Islam ni. Apa yang kita nak tekan pada orang, paksa pada orang ikut fahaman kita? Salah dia ustaz, Nabi tak buat. Bid'ah ustaz. Saya kalau jumpa dengan puak-puak ni senang. Demo ni senang. Senang-senang kata kita bid'ah ni tuan-tuan. Sebab kita ni orang Melayu. Orang Melayu ni lemah lembut, sopan santun. Tadi dia buka puasa, tadi tengok 2 orang lembut je tuan-tuan. Jantan lembut je. Gitu. Memang lemah lembut sungguh. Kita lemah lembut sebab tu berani. Bid'ah. Cuba tuan-tuan bajak ustaz ke siapa ni yang kata 20 ni bid'ah ni, tuan-tuan ajak mereka ni pergi sembahyang di Masjidil Haram. Masjidil Haram pun buat 20. Api kata Syekh Imam, Syekh anta bid'ah. Kullu bid'atin dalalatun. Disepak je bisu tuan-tuan. Kita bolehlah penyepak Melayu kita alah halus tak rasa apa. Kena penyepak dia tuan-tuan. 4 kali urut baru boleh ke depan balik. Dengan orang Melayu hamba ni dah sebut bid'ah. Pergi sebut orang tu Arab Mekah. Tengok badan depa pun kita naik turun. Ini yang kita kena ubah tuan-tuan. Jadi yang betul dah, masyarakat kita dah berjalan berdakwah, silakan berdakwah. Tapi dalam berdakwah ni tuan-tuan memerlukan banyak pengorbanan. Sebab tu Aisyah kata tadi, Siti Aisyah kata kita takkan dapat pahala macam, kita takkan boleh jadi seorang yang mujahid macam Khalid Ibn Walid. 30,000 lawan 100,000, menang 30,000. Kita tengok kita 30,000 nak lawan 100,000 kita lari dah. Khalid tak lari. Dia hebat tuan-tuan. 3,000 mengalahkan 10,000. Kekuatan dia, keberanian dia. Nak dapat pahala jihad macam Khalid susah. Tetapi kata Siti Aisyah, kamu boleh dapat pahala jihad dengan jalan apa? Dengan jalan menjauhi benda dosa.
Jadi tuan-tuan tolonglah jauhi benda dosa. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapat pahala macam Khalid ibn Walid. Begitu juga dengan Firaun. Tuan-tuan takkan jadi Firaun. Jangan bimbang. Sebab tuan-tuan sakit. Firaun tak pernah sakit. Nampak tu? Saya kena gigit saya sakit pula. Nampak ni. Firaun tak pernah sakit. Tuan-tuan sakit saja. Macam mana nak jadi Firaun? Firaun tak pernah sakit. Jangan kata semua babi. Cikgunya pun tidak. Kita ni sakit saja. Malaysia ni jatuh kepada nombor 8. Negara yang paling banyak mati kerana semua babi. Padahal rakyat 27 juta. Yang mati 70 lebih ni nombor 8 paling tinggi dalam dunia, tuan-tuan. Ini satu kebanggaan yang patut dibanggakan. Ini satu pencapaian yang utama sekarang ni. Rakyat didahulukan. Inilah dia, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kita kena lihat penyakit yang begitu banyak. Tuan-tuan takkan jadi Firaun sebab Firaun kaya. Tuan-tuan ni duduk kawasan elit. Biasalah, tuan-tuan. Biasalah. 10 tahun rumah tuan-tuan letaklah berlumut sana sini. Tapi Firaun, piramid dia, istana dia 5,000 tahun sampai sekarang masih wujud. Hebat Firaun, tuan-tuan. Tak pernah sakit, sesemua pun tidak, sesemua A pun tidak. Kita ni periksa semua nak A. Satu-satunya yang tak nak A, influenza je. Influenza A kita tak nak. Tuan-tuan dulu masa topeng mahal tu 50 sen naik jadi RM5. Seksa, tuan-tuan. Sehari sekali pakai, besok kena buang. RM5 peniaga jual. Itu nama dia peniaga gila babi. Sampai ambil kesempatan. InsyaAllah tuan-tuan selepas ni tak ada lakuk masalah. Topeng tak ada. Bagi orang yang dah kahwin selesai masalah. Agak-agak topeng tak ada, dia boleh ambil baju dalam isteri dia. Potong baju dalam isteri. Itu orang yang dah kahwin senang. Akak-akak kalau hilang baju dalam tu tanya suami dia. Isteri satu, suami satu. Itu nama dia X1N1. Jadi tuan-tuan, Firaun punya hebat dia. Kekayaan dia besar, kerajaan dia besar. Tuan-tuan takkan jadi Firaun. Jangan takut. Dan Firaun duduk di bawah sekali dalam neraka. Takkan keluar-keluar dah. Walaupun kita tak boleh jadi Firaun, tetapi kita boleh dapat kedudukan macam Firaun. Bagaimana nak dapat kedudukan macam Firaun dalam neraka? Jangan semayang. Semayang tak betul. Maka kedudukan kita sama taraf dengan Firaun dalam neraka. Nampak tak, tuan-tuan? Kita takkan dapat pahala Khalid ibn Walid, tetapi kita boleh dapat pahala macam Khalid jika kita mengelakkan diri daripada dosa. Kita takkan jadi Firaun, jahat macam Firaun, tetapi kita boleh duduk serumah dengan Firaun bila kita meninggalkan semayang atau semayang tak betul. Itulah dia, nampak, tuan-tuan. Jangan tuan-tuan kata Firaun jahat, entah-entahkan anak-anak kita serumah dengan Firaun. Jangan tuan-tuan benci pada Firaun semata-mata, entah-entahkan menantu kita besok serumah dengan Firaun. Jangan tuan-tuan menyampah bila tengok Firaun, entah-entahkan diri kita sendiri yang akan jadi Firaun. Dengan sebab tak semayang, meninggalkan semayang, dan semayang tak betul. Sebab itu cara yang paling baik tadi saya katakan tadi, kita kena keluar berjalan, kena keluar berdakwah. Sebab tu saya, tuan-tuan, siapa panggil pun saya pergi. Sebab itu adalah jumhur ulama mengatakan masuk bercampur menasihati mereka lebih baik daripada tidak menasihati mereka. Sebab tu saya pergi berjalan. Pondan panggil saya pun saya pergi. Saya pergi, tuan-tuan. Ada satu pondan, ketua dia ni buat majlis sambutan hari jadi. Ketua dia dah nak taubat, tak nak cocok sana, tak nak suntik sini dah. Tapi nak ajak pada kawan-kawan, tak berani. Jadi dia buat majlis hari jadi. Bila buat majlis hari jadi, ramailah puak-puak ni datang. Ada jemputnya kita buat ceramah. Kalau buat ceramah, mampu tak datang. Tapi kalau potong kek, insya-Allah datang. Sebelum kita potong kek, dijemput ustaz untuk menyampaikan doa selamat dan tazkirah. Itu yang kita kena campur. Sekarang ni kita bila tengok pondan, kita kutuk aja. Tapi nasihat tidak. Bila pondan lalu,
Tak, kita bila pondan lalu depan kita, kita ngorak dia. Apa? Dia tanya kita. Lari kita. Tapi kita tak pernah nasihat, kita tak pernah campur bila kita nak jadi watawasau bil haq. Sebab tu saya kena bercakap. Siapa panggil pun saya pergi, tapi setengah orang dia tak boleh terima benda itu. Kita nak menasihati, kita kena pergi dan keluar balik, bukan masuk terus. Bukan saya jadi pondan tu kan. Tidaklah saya berceramah pada pondan tadi dan terus saya jadi pondan. Tidak. Kita keluar nasihat-nasihat, kita baliklah. Bukan kita terus isi borang. Tidak. Masalah kita hari ini, masyarakat kita, bila kita bercakap, masuk satu-satu tempat, kita sudah dianggap sebagai orang itu. Ini yang mentaliti yang kita kena buang. Saya pendakwah bebas, saya kena masuk. Saya kena cakap. Menteri panggil saya pergi, menteri besar panggil pun saya kena masuk. Masuk untuk bercakap, masuk untuk menasihati, masuk untuk menerangkan tentang Islam. Tapi setengah orang dia faham, bila masuk tu, Ustaz Kazim pergi ceramah sana, mesti dia belah sana. Itu yang penyakit. Bila kita ceramah tempat UMNO, orang akan kata kita UMNO. Ustaz Kazim tu UMNO, pergi ceramah dekat MB UMNO. Habis tu saya ceramah kat pondan. Ustaz Kazim tu pondan. Dia ceramah tempat pondan. Minggu lepas saya ceramah di kawasan istana di Kelang. Ustaz Kazim tu sultan tu. Ya kan? Jadi kena fikirlah. Saya minggu lepas, saya berceramah kepada pegawai-pegawai bank yang bukan Islam, Cina dan India. Pengurus bank ni ialah Cina. Dia panggil buat motivasi hari Isnin yang keempat. Hari Isnin dia buat motivasi khas untuk yang bukan Islam saja. Dia panggil saya. Tajuk yang diberi kepada saya ialah jangan marah. Nama dia apa ke? Mister apa? Saya lupa lah. BSN punya pegawai, pengurus. Untuk dia punya kaki tangan dia, yang India duduk depan sekali. Cina pun duduk depan, tengok saya. Saya dijemput. Saya pergilah. Yang kehadirannya Cina dan India, Hindu. Adakah saya ceramah pada Hindu? Ustaz Kazim tu Hindu. Ini pun benda yang bengong punya tuan-tuan. Saya sebagai pendakwa, saya kena pergilah. Siapa jemput pun saya kena pergi. Sebab itulah yang dipesan oleh Nabi, yang disebut oleh Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan bila cakap cerita yang Islam, jangan selindung-selindung, jangan takut-takut cakap. Baik, tuan-tuan jangan salah faham dalam bab dakwah. Sebab setengah orang dia tak boleh memahami konteks dan konsep berdakwah. Dakwah kena berjalan. Di mana-mana pun pergilah cakap. Kalau ahli sukan panggil kita berceramah, berceramahlah tentang ahli sukan. Baru ni ada satu jabatan kerajaan panggil saya berceramah kerana mereka ni nak buat pertandingan sukan di antara jabatan-jabatan kerajaan. Saya pergi juga bercakap. Macam mana sukan itu, macam mana sukan. Kita cerita supaya orang memahami apa itu yang dikatakan Islam dan sukan dalam Islam. Jadi tidak ada halangan selagi mana kita bercakap based on Quran. Jalan, silakan. Baik, itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, mana yang kita nak buat? Benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala atau benda yang disuruh oleh Allah Ta'ala? Mana yang lebih afdal? Benda yang dilarang buat atau benda yang disuruh buat? Bila bertembung dua ini, mana yang kita nak buat? Apa dia benda yang dilarang? Mengumpat, mencaci, memaki, memfitnah, tidak menutup aurat. Apa benda yang disuruh? Benda yang disuruh di sini maksudnya ialah benda-benda sunat. Benda yang disuruh, bukan benda difardu. Benda difardu, benda wajib. Benda difardukan, semayang. Benda yang difardukan, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Benda yang disuruh ialah benda-benda sunat. Bila bertembung di antara benda sunat dengan benda yang dilarang buat, manakah yang lebih afdal diperbuat? Maka ulama-ulama berkata, janganlah buat benda yang dilarang,
lebih afdal daripada buat benda yang sunat atau benda yang disuruh. Macam semayang tarawih kita ni, benda disuruh, buatlah, suruh buat. Bukan fardu. Fardu semayang isyak, fardu semayang maghrib. Yang tuan-tuan semayang tadi, yang kita semayang tarawih tadi, benda disuruh, sunat. Sekarang ni tuan-tuan tak nak mengumpat ke ataupun datang semayang tarawih, mana yang lebih baik? Itu dia. Jadi ulama-ulama kata jangan mengumpat lebih baik daripada buat benda yang disuruh. Sebab berapa banyak orang yang buat benda disuruh tapi tak ikut prosedur yang betul. Dia semayang sunat tarawih tapi ngumpat tu imam. Habis-habis semayang, lama tu imam ni, nyesel aku datang. Nampak tak? Semayang tak? Semayang tapi ngumpat. Kena pula Tok Bilal tu beleh je. Tahu beleh? Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, letihnya aku. Tuan-tuan, tiba pula Tok Bilal tu. Nampak tak? Berapa banyak orang yang macam itu? Semayang tarawih tapi tiba itu imam. Apa baca ayat panjang-panjang, kembung bibi ni punya marah. Apa orang nampak tu? Punya marah tuan-tuan. Itu nama dia ngumpat. Semayang ngumpat tak ada pahala. Lebih baik hang duduk di rumah, tengok anak buat kerja sekolah, tak semayang tarawih, lebih baik daripada mai semayang tapi ngumpat. Tu kena faham. Kita semayang tarawih malam ni sunat, bagus. Tapi tuan-tuan datang tu mengata pada orang. Tengok orang tak semayang, orang tu tak semayang, kita kata orang tu tak betul, kita kata orang ni tak betul, kita kata, kita ngumpat orang. Kita kata pada orang, pahala tak ada, letih je semayang. Sebab itu dalam hal ini, mengelakkan daripada membuat daripada benda yang haram lebih afdal daripada buat benda yang baik yang disuruh tetapi tak betul cara dia. Berapa banyak orang yang bersedekah tapi mengungkit pada sedekah dia. Mungkin semalam buka puasa rumah anak yatim, kesian budak-budak tu lapar. Habislah 20,000 bagi mereka makan semua, lega lah rasa dia. Kalau aku tak bagi tu, kebuluh lah dia tu, kata dia. Setakat ni yang aku bagi tu paling tinggi lah, kata dia. Baik tak usah bagi, hang duduk di rumah tengok Puteri Aurora beradu, lagi selesai. Tak ada ngumpat siapa, tak ada mengata kat siapa. Daripada hang pergi bagi benda sedekah tapi hang duk ungkit-ungkit. Itu benda sunat, tapi benda fardu tuan-tuan jangan buat pula. Ustaz, memang saya tak pakai tudung ustaz, tapi saya tak ngumpat orang ustaz. Yang tu salah. Pakai tudung tu wajib, nutup aurat tu wajib, mengumpat lain cerita. Benda fardu tak boleh lawan benda-benda yang lain, tapi benda sunat boleh lawan. Di dalam nak menjauhi perkara-perkara haram tidak ada pilihan. Di dalam nak melakukan ibadah sunat ada pilihan. Saya ulang balik. Di dalam nak mengelakkan benda haram tidak ada pilihan. Ustaz, saya tak minum arak ustaz. Dosa. Tu hang kerja apa? Saya tuang ya. Tuang arak berharam. Tapi saya tak minum ustaz, haram juga. Saya tak tuang ustaz, saya basuh gelas arak ustaz, pun haram juga. Saya ustaz, kelak malam apa pun saya tak masuk ustaz. Memang saya tak tengok orang minum apa lah. Saya hantar barang balik. Kerja apa? Driver lori arak. Serupa lah. Dalam benda haram dia tak ada pilihan. Semua sekali haram. Tetapi dalam ibadah sunat dia ada banyak pilihan. Tuan-tuan, kalau tu imam baca ayat panjang-panjang semayang tarawih tadi, tuan-tuan ada pilihan, boleh duduk. Duduk lah. Walaupun sihat, boleh duduk. Duduk ujung sekali ke, duduk tengah sekali. Imam baca ayat panjang, satu rakaat, satu muka punya panjang. Lama gila. Kan sekarang ni bahasa dia, saya cakap je gila. Asal gila je cakap. Boleh duduk cakap, lama gila untuk ni. Jadi tuan-tuan, boleh duduk. Semayang sunat walaupun sihat boleh duduk. Duduklah. Ada pilihan. Tapi orang yang semayang duduk dapat setengah pahala orang yang semayang diri. Setengah pun setengah lah ustaz, janji duduk.
terpulanglah. Jangan komplain Tok Imam. Apa Tok Imam mana apa jemput punya lama ni. Letih apa lutut sakit. Duduk, jangan komplain. Ustaz, saya sihat Ustaz. Boleh duduk sebab sembahyang sunat. Yang tak boleh duduk kalau sihat, kalau sembahyang fardu. Ustaz, duduk pun rasa lama Ustaz. Berbaring dapat setengah pahala duduk. Benda sunat dia ada banyak pilihan. Benda haram dia tak ada pilihan. Haram terus. Haram terus. Ustaz, saya pakai baju kurung Ustaz, cuma tak pakai tudung je Ustaz. Haram terus. Hang pakai apa pun tak kena. Ustaz, saya pakai tudung Ustaz, tapi tengkuk nampak lah. Tak boleh, dia mesti tutup yang menutup aurat. Dalam bab sunat kita banyak pilihan. Kalau tuan-tuan nak sedekah, ada duit, sedekah lah. Sedekah. Kalau tak ada duit, sedekah kederat. Kekuatan kita. Kalau kederat tidak ada, sedekah idea, pendapat, nasihat. Kalau idea tak boleh disedekahkan, sedekah senyum. Nampak tak dapat pahala sedekah? Pilihan. Apa senyum? Senyum pun sedekah, dia kata. Duk senyum je. Dia tengok kurma tu dia senyum. Dia sedekah kurma pun tidak, sedekah nasi pun tidak, sedekah senyum pun cukup. Assalamualaikum, senyum je. Kan dapat pahala. Ini sedekah kurma tidak, sedekah air tidak, nasi tidak, lauk tidak, masam. Nampak tak? Ini kedekut punya orang. Cuma sedekah senyum pada orang yang hidang, sedekah senyum pada tetamu. Pukul 7 dah pegang kurma. Dah cuk dah kurma. Dia nunggu Tok Bilal azan. Asal Tok Bilal je ngap terus. Buatnya Tok Bilal tu tersilap, cubaan 1 2. Apa nak kata tu? Tok Bilal baru nak cuba testing 1 2 3 je, dia dah up lah. Cuba kita senyum. Kan lapang orang yang menghidang, kan seronok orang yang duduk sebelah kita kalau kita senyum. Ini masamnya. Dahlah kamu tak sedekah, dahlah kamu tak bagi duit, dahlah kamu tak sumbang tenaga, sudahlah kamu tidak sedekah moral, nak sedekah senyum pun tidak. Allah, lecehnya kamu. Sebab tu tuan-tuan, dalam Islam kita ni, benda jahat tak usah buat tu bagus. Tetapi kalau buat benda sunat, tak betul buat, baik tu usah buat. Baik tuan-tuan, duduk di rumah tu, duduk dengan anak-anak, tengok berita dengan anak-anak, kes Kartika, lagi bagus. Daripada tuan-tuan baca Quran, tadarus Quran, tapi tuan-tuan tak ikut tadarus yang betul. Baca merapu. Niat pula tak betul. Masuk ni 4 kali lah kem plekat aku. Dia kira nak tadarus, nak kem plekat. Ada orang yang bila tak boleh baca Quran, dia tak nak masuk tim tadarus. Bila orang ajak, dia tak nak masuk. Asyik tak nak masuk, orang ajak. Haji, lagi seorang haji, masuklah tim tadarus. Oh, tak apa. Tadarus di rumah. Mainlah sini. Aku sebenarnya tak lancar. Kalau tak lancar pun boleh masuk. Panjangkan tengkok, dengar dan tengok orang baca. Dapat pahala. Pahala mendengar dan pahala tengok Quran. Kita dah tak boleh baca Quran, masuk tadarus pun tak nak, dengar orang baca pun tak nak, tengok Quran pun tak nak, balik rumah tengok Gusti. Dah tengok Andy Murray lawan dengan Nadal. Apa beza dia? Baik kita dengar orang baca Quran, walaupun kita tak lancar, tuan-tuan dengar tu, tuan-tuan dapat pahala. Sebab itu jawatan kuasa surah masjid kena kreatif. Bila ada jemaah yang tak boleh baca Quran, jangan bagi dia balik. Tuan-tuan yang tak boleh baca, duduk sini, satu grup, satu orang. Ambil terjemahan Quran. Bila dia orang baca satu ayat, bacakan terjemahan. Baca satu ayat, bacakan terjemahan. Yang tak boleh baca tu, tugasnya ialah baca terjemahan. Kan bagus. Kan bagus. Bangga lah. Macam terjemahan dalam radio je. Kan dia seronok, dia ada kerja. Ini tidak. Bila orang yang tadarus masuk geng kita dan dia tak lancar, kita tarik muka. Tarik muka. Dah tak lancar jangan masuk, ganggu orang. Nampak tak? Terasa tak? Kecil-kecil dulu tak nak belajar, dah tua-tua baru nak mengaji, menyusah dengan orang. Itu ke manis lah bahasa tu.
Kalau bahasa kasar, kecil-kecil tak nak mati, tua-tua nyusah korang, lagi teruk. Tuan-tuan, kalau ada orang macam itu dalam kumpulan kita yang tak lancar baca Quran, tuan-tuan suruh dia baca terjemahan. Itu lebih afdal, lebih baik daripada dia balik dan dia termenung di rumah dia. Tetapi kalau tuan-tuan baca Quran tu pula mengata pada orang, riak pula, dah riak, mengata pada orang pula, takabur pula. Kalau kita tak masuk tadarus, tak ada siapa nak baca ya, nasib baiklah kita masuk tadarus, harapkan dia orang minta maaf lah. Tuan-tuan sebut macam itu, langsung tak ada pahala. Lebih baik pula hamba Allah yang tak baca, yang tak mengumpat pada siapa-siapa, yang tidur sekarang ni di rumah, walaupun dia tak baca Quran, walaupun dia tak tadarus, tapi dia tak mengumpat, itu lebih bagus daripada orang yang tadarus, yang mengumpat pada orang. Kena jaga tuan-tuan kes-kes macam ini. Sebab banyak orang yang macam itu, dia buat ibadah tetapi mulut dia bercakap. Manusia ni rosak amal ibadah dia kerana 3. Yang pertama, kerana mulut. Sebab itu orang tua-tua kata, kerana mulut badan binasa, kerana mulut amalan binasa. Habis. Yang kedua, rosaknya amalan kerana perbuatan. Kerana perbuatan kita, kerana takabur kita, kerana menunjuk-nunjuk kita. Yang ketiga, rosaknya amalan itu kerana niat yang lari daripada niat yang sebenarnya. Tuan-tuan, yang ketiga, yang terakhir, tazkirah ni kena pendek-pendek, bukan panjang-panjang. Ya, pula nama dia tazkirah. Kalau panjang-panjang, nama dia ceramah. Tazkirah ni pendek je, habis-habis kuat 2 jam, tu kena faham. Ya, ceramah 4 jam tuan-tuan. Yang ketiga, saya nak sentuh tentang sebatan, hukum sebatan bagi orang minum arak. Sudah jadi isu sangat. Ya, heboh merata ceruk orang minum arak. Tuan-tuan pun duk tengok muka saya dalam paper, duk tengok gambar saya dalam tali besen. Ya ke ustaz? Ya. Ambil tali, ambil besen, tengok. Tu nama tali besen. Sejak 2-3 hari ni, glamour jugalah saya ni pun. Ya, TV9 ada, TV3 ada, CNN ada, Al Jazeera pun ada. Tak macam mana saya boleh duk keluar pula tuan-tuan. Tapi saya nak cakap di sini tentang masalah ta'zir. Masalah hukum sebatan pada orang yang minum arak ni tuan-tuan. Saya bila ditanya oleh satu wartawan. Ya, wartawan orang putih pun ada, wartawan India pun ada. Dia tanya, mana ada undang-undang sebat untuk peminum arak dalam Quran dan dalam hadis? Orang Hindu tuan-tuan, dia boleh tanya, mana ada undang-undang sebatan untuk orang arak, minum arak dan minum arak dalam Quran dan hadis? Saya kata dalam Islam dia ada 4 sumber. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Memang tidak ada dalam Quran hukum untuk orang yang minum arak disebat, tetapi dia jatuh kepada hukum ta'zir yang diperbuat oleh Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Itu dia namakan sebagai ta'zir, mengikut kepada maslahah si peminum dan akibat dia minum. Kalau si peminum itu minum arak dan menimbulkan akibat yang sedikit kepada masyarakat, misalnya Sayyidina Umar letakkan 40 kali sebatan. Kalau si peminum itu minum arak, menyusahkan orang, langgar orang ke, mengamuk ke tentu hala, buat bising ke, kerja orang ke, masuk dalam rumah orang ke, pergi nak bunuh orang ke, menyusahkan orang, nak terjun bangunan pula, bomba pula main nak sambut pasal dia mabuk. Orang macam ni balurlah 80 sebatan mengikut keadaan. Dalam kes ini 6 kali sebatan. Dia duduk dalam bilik, dalam hotel, tertutup semua, tak ada siapa dia ganggu, dia minum dengan kawan-kawan dia, 6 kali sebatan, maslahah pada masa itu. Alun je lah, apa masalahnya undang-undang tu. Main orang wartawan orang putih tu pula, ni tak zalim ke habis sebat orang perempuan? Nak buat macam mana dah dia minum arak? Dia minum, kenalah sebat. Main satu wartawan orang putih daripada Perancis, AP. Dia kata berapa banyak orang lain yang minum, kenapa dia aja yang kena? Berapa banyak orang-orang sana minum, sini minum, kenapa tak ditangkap? Kenapa dia saja yang kena? Saya kata inilah permulaan untuk dilaksanakan hukum.
dengan sebab dilaksanakan pada dia, maka mudah-mudahan selepas ini pelaksanaan hukuman itu akan dikuat-kuasakan. Sebab undang-undangnya sudah wujud, enactmentnya sudah ada. Cuma nak melaksanakannya belum. Sekarang pelaksanaan sudah nak dibuat. Sokong sajalah. Mai pula satu wartawan perempuan pula pakai seluar pendek, temu ramah saya. Bulan puasa pula tu. Mula-mula dia temu ramah saya, dia pakai seluar pendek. Lepas tu dia lari pergi mana pula? Seluar panjang pula. Tadi pendek lah panjang lah. Dia kata, Ustaz setuju kan dijatuhkan dalam bulan Ramadan? Apa masalah Nabi pun perang dalam bulan puasa. Hukum hudud juga dilaksanakan di musim haji. Musim haji, musim Zulhijjah, Zulqaidah, bulan haram. Bulan Rejab, bulan haram. Bulan Ramadan bukan bulan haram. Dalam Islam ada 4 bulan haram. Bulan yang diharamkan bergaduh, menumpahkan darah, berperang. Ramadan tak termasuk bulan haram. Jalan je lah. Ustaz setuju ke hukuman ini dijatuhkan pada orang perempuan? Dah dia minum dan dia mengaku salah, dan dia pula nak disebat. Apa masalah dia? Jangan tengok undang-undang ni zalim pada perempuan. Kena tengok kesan daripada dia, kesan daripadanya, orang akan takut minum arak. Habis, saya pun dijumpa ada orang-orang, mai jumpa lagi sekali. Lagi sidang akhbar pula. Saya duduk lagi sekali pula. Hari yang sama juga. Lagi ramai. Yang ni semua wartawan Melayu je. Mai temu ramah pula. Saya dengan si Kartika ni. Jadi tuan-tuan, dia tanya pada saya. Dia kata pada saya, Ustaz, macam mana bentuk sebatan? Saya kata jangan tuan-tuan faham sebatan dalam Islam macam sebatan dalam penjara. Sebatan dalam penjara tu telanjang. Buka baju, buka seluar apa semua, duduk tengah-tengah dekat tiang. Tukang rotan pula tu dia tarik macam Tiger Woods nak buat hole in one. Jadi tuan-tuan dia tarik tu piap sekali, punggung dia tu gede-gede. Bukan dia menggede-gede, isi punggung tu. Tak percaya tuan-tuan pilihlah kena sebab. Itu bukan cara Islam. Kalau kita memperjuangkan hak asasi, hukuman itulah yang kena kaji balik. Mana boleh tarik macam itu? Itu macam nak potong rumput, macam nak tebas lalang. Ini bukan lalang, ni orang. Ini kena faham betul-betul tuan-tuan. Saya kata saya minta pada media, kenyataan saya ni tuan-tuan tolong siarkan. Dan saya rasa telah disiarkan TV 9 pagi tadi dalam rancangan Kopi O pagi tadi. Bahawa dalam Islam itu sukuk cantik. Saya kata bukan macam yang tuan-tuan tengok, bukan macam pengurusi JKKP Semerah Padi. Dia rotan aduka dengan darah. Tu tengok cerita tu, Tok Sidang, pengurusi JKKK Kampung Semerah Padi. Dia sebab P. Ramli dengan Sa'diah, cerita Semerah Padi 1958. Padi-padi semerah padi, ayum-ayum. Tu cerita tu 1958. Tuan-tuan jangan tengok cerita Tok Sidang pukul P. Ramli. Itu pukul 4 kali mati tuan-tuan. Remuk betul tulang lah. Bukan kata isi hancur, tulang beremuk. Tuan-tuan yang tengok dalam YouTube, tengok dalam penjara yang mereka sebab, yang sampai punggung bergedik-gedik punggung tu, itu bukan cara Islam. Sekali pukul bergedik-gedik punggung dia, kali kedua bergaris, kali ketiga pecah merecik darah. Oh, yang tu tuan-tuan kena 5 kali sebulan tak pakai seluar. Duduk tak boleh, tidur tak boleh. Tidur pun kena menirak. Yang dalam Islam ketiak tak buka. Ni, ketiak bukan buka. Tangan pula tak boleh tinggi pada kepala. Dia tak boleh tinggi. Rotan ni tak boleh tinggi pada kepala. Siapa nak try? Mai. Tak sakit lah, sakit apa? Tak sakit akak-akak oi. Tak percaya akak balik dah lagi suruh suami sebab. Ambil sebab tu. Abang ambil rotan saya abang. Suruh suami jangan buka ketiak rotan. 1 2 3. Tak sakit, mari. Dah tak sakit tu dah lah yang bising-bising.
tuan-tuan, setengah orang dia tak faham. Dengan tu dia bayangkan, apalah budak ni lah, apalah zalim pada orang perempuan lah, menteri pun larang, yang ni pun larang. Apa lagi nak buat rayuan? Rayuannya dah expire. Nak rayuan apa lagi? Nak buat semakan kehakiman apa lagi? Tak ada semakan, dah habis dah. Dah muktamad, selesai dah. Selesai dah. Dan dia pun minta supaya dia disebat. Saya tanya pada dia, kenapa minta disebat? Dia kata dia 2 kali dia minta. Yang pertama, dia minta disebat. Dia tak nak buat rayuan. Kali yang kedua, dia minta sebatan tu kalau boleh dibuat di khalayak ramai. Hai tuan-tuan, kalau kena pada tuan-tuan belum tentu lagi. Saya pakai serban ni pun kalau kena sebat belum tentu lagi. Buat rayuan kot, silat-silat kapal sing jadi lawyer saja. Tapi dia tak, tuan-tuan. Dia tak. Kawan ni suruh buat rayuan, kawan ni suruh buat rayuan. Nahi ke binahi? Nahi. Saya nak disebat. Pelik, tuan-tuan. Ketika dia dibawa naik van, dihantar balik ke rumah dia, saya ada daripada awal sampai habis. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam surat khabar pada hari tu, kebanyakan nama saya, gambar saya, semua ada. Saya buat sembahyang hajat, saya takbir, Allahu Akbar, jalan 200 meter patah balik. Apa yang encik patah balik? Arahan, suruh hantar balik. Kejap jadi, kejap tak jadi, macam mana ni? Saya dah takbir letih ni. Nasib baik tak azan, macam Piramli je. Macam semerah padi tu. Tuan-tuan ingat tak cerita Irahim? Irahim berjahat dengan Normadiah. Bunuh suami Normadiah. Normadiah ni isteri Kaciwa. Nama suami pun Kaciwa. Memang kecewa. Balik-balik rumah dia tengok isteri dia duk projek dengan Irahim. Dibunuhnya tuan-tuan. Bila dibunuh, sebelum sempat mati Kaciwa ni, dia mengadu pada Tok Sidang. Tok Sidang hantar Taruna dengan perintahku sebagai ketua kampung, tangkap berdebah berdua itu, kata ketua kampung. Kan? Kemudian Piramli kata, Tok Pengulu, izinkan hamba membantu Taruna. Dipersilakan adukah. Nampak tak tuan-tuan? Dua-dua pergi. Teng. Kedik. Masa tu kita rasa, seriaunya. Rasa suspend sangat. Teng. Nampak tuan. Bila kena tangkap Irahim, bila kena tangkap Normadiah, kayak azan tu, Piramli. Sedih je Piramli bang. Allahu Akbar. Tuan-tuan kalau bang subuh tu tak bangun lah. Sebab tu Piramli tak boleh bang, tuan-tuan. Dia bang maka tak bangkit kita lagi, tidur. Tuan-tuan, jadi kita lihat dalam bab ini, dia nak, saya tanya pada dia, kenapa kamu tak nak buat rayuan? Dia bagi kepada saya beberapa alasan. Alasan yang pertama, dia kata saya berdosa. Saya tanya dia, berapa kali you minum arak? Berapa kali you minum arak? 2 kali ustaz. Sekali saya minum di Singapura, sekali saya minum di Cerating. Itu pun saya minum dengan kawan-kawan saya, bukan Melayu, orang Cina, perempuan yang datang minum. Kemudian saya ditangkap dan saya dijatuhkan hukum, dan saya rela. Saya reda ustaz. Saya salah, saya berdosa besar minum benda yang dilarang. Dan kalau sebatan ini cara menghapuskan dosa saya ustaz, saya reda. Saya tak takut, sebab ini memang salah saya. Saya lebih takut dengan hukuman Tuhan di hari kiamat. Allahu Akbar. Tuan-tuan jangan faham model ni tinggi, rendah je tuan-tuan. Kecil je orang dia. Jangan tuan-tuan faham model ni tinggi pula. Oh mesti tinggi orang 6 kaki. Tak tuan-tuan, 2 kaki je tuan-tuan. Tak ada saya bohong. Tinggi dia 2 kaki. Betul lah 2 kaki. Mana ada orang 6 kaki. Yang pertama dia kata tujuan dia nak hapuskan dosa dia. Mudah-mudahan Allah hapuskan dosa dia. Yang kedua dia kata tujuan saya buat macam ini supaya orang buka mata. Undang-undang sudah ada, kenapa tidak dilaksanakan? Dengan selepas ini akan ada orang mengkaji tentang hudud, mengkaji tentang ta'zir, mengkaji tentang cara sebatan. Betul tuan-tuan, bila kes ini di-highlightkan di seluruh dunia, Bill Clinton ambil berat, Barack Obama ambil berat, semua ambil berat seluruh dunia. Tuan-tuan tengok dalam internet.
bagaimana seluruh dunia bagi komen macam-macam terhadap hukum Islam. Macam-macam komen. Akhirnya orang buka, termasuk orang Malaysia. Sampai orang Malaysia sendiri kata, kita tidak ada pakar sebatan yang memenuhi syarat-syarat kriteria syariah. Sebab itu kita tangguhkan dulu. Apa susahnya tuan-tuan? Bagi saya pun tak apa. Cara sebatan boleh disebat dengan rotan, tapi bukan musuh ini. Ada saiz dia. Yang kedua, kalau tak nak disebat dengan rotan, boleh dicambuk dengan tapak kasut. Slipper tuan-tuan tu boleh dah. Pasal dia bukan hudud, dia ta'zir. Ta'zir ni ambil slipper tuan-tuan tu, slipper pungkiong tu, balun pak sekali. Besar tu minum arak ni. Ada. Kalau tak mau itu pun tak apa, pelepas nyok pun boleh. Pelepas nyok tu dengan dahan-dahan daun dia tuan-tuan pegang di hujung dia, sap sekali. Dah, bukannya sakit. Tak luka pun. Dan tak boleh berbogel. Tutup aurat lagi. Bukan macam di penjara, memang telanjang tu cukup. Selagi tak cukup 5 lah. Dalam Islam, tanya, sakit tak? Sakit. Boleh tahan tak? Boleh. Balun. Kalau sakit bagi tahu ya. Baik. Apa cara nak bagi tahu? Surrender, angkat tangan. Kenapa angkat tangan? Sakit. Okey, rehat. Pergi minum dulu. Kita minum dulu. Bijak, pergi minum dulu. Kemudian doktor tengok elok tak elok. Boleh tak boleh disebat. Barulah disambung pula. Kalau doktor kata tak boleh, kita tunda lagi. Itu cantik. Tujuan dia ialah selepas ni orang mengkaji. Dan memang tuan-tuan, hari ni tuan-tuan semua pakat mengkaji dah. Wartawan India tu jumpa saya, Ustaz, berapa saiz sebatan? Berapa saiz rotan? Siapa nak sebat kalau orang perempuan yang buat salah? Adakah penyebabnya orang perempuan? Macam mana cara nak sebat? Adakah sebatannya berbaju? Dia dah tanya saya macam-macam dah. Satu wartawan India daripada surat ke apa saya lupa, pakaian dia baju putih seluar hitam. Tanya tak habis-habis, dia ikut saya sekaki-sekaki. Maknanya orang bukan Islam pun dah buat lah. Satu wartawan TV apa tak tahu sebutlah, yang pakai seluar pendek tadi. Dia kata, Ustaz, tidakkah ini nampak satu bentuk kezaliman? Orang perempuan saja yang disebab, kadang-kadang orang laki-laki pula tidak perlu sebab. Saya kata dalam Islam tidak ada perbezaan gender, tidak ada perbezaan di antara jantina. Siapa yang buat salah, dia tetap salah. Satu. Dan ini jangan dianggap bahawa menyebab itu satu kezaliman. Yang kena lihat, saya kata, ialah selepas disebat itu apa jadi? Masyarakat sudah tidak berani minum arak dan tidak ada lagi sebatan. Satu wartawan orang putih tanya. Dia kata pada saya, kenapa disebat di dalam bilik? Kenapa tak disebat di luar? Sedangkan dalam Islam disuruh sebat di khalayak. Saya kata sepatutnya memang disebat di khalayak ramai. Tak boleh dalam penjara. Tapi dia buat macam mana? Undang-undang sekarang ini menyuruh dalam penjara. Tak boleh kata apalah. Kalau ikutkan hukum, mesti di luar. Tapi nak buat macam mana? Keadaan itu. Tetapi si Kartika ni minta keluarga dia datang untuk menyaksikan sebatan. Dan dia minta wartawan-wartawan rakam gambar dia disebat untuk disiarkan di dalam internet, media dan sebagainya. Supaya tarikh disebat di khalayak ramai tetap memberi maksud di dalam sebatan itu. Yang ketiga, saya tanya pada dia, sebab apa yang dia tak mau buat rayuan? Dia ketiga, dia kata, Ustaz, supaya lepas ini saya sanggup menjadi galang ganti kepada orang yang awal sekali disebat kerana minum arak. Biar saya sanggup menjadi galang ganti asalkan perintah Allah dapat dilaksanakan di atas muka bumi. Mulia tuan-tuan. Ya, kita yang duk takbir siang malam pun boleh tentu macam ni lagi. Tapi dia yang tak ada kena-mengena apa pun, model tak daripada mana tak tahu. Tiba-tiba dia boleh kata supaya orang dapat dicari jalan melaksanakan perintah Allah di atas muka bumi ini. Masya Allah. Sebab tu saya bila dia datang jumpa saya 2 jam selepas sembahyang tarawih daripada rumah dia di Sungai Siput sampai jam 12, saya dialog dengan dia, dialog dengan abang dia. Saya ambil keputusan, baik, saya akan defend kamu, saya akan pertahankan kamu. Sebab tidak ada pertubuhan Islam, tidak ada parti Islam, tidak ada persatuan Islam yang datang bagi semangat kepada dia, yang bagi penerangan kepada dia, yang defend dia daripada serangan media-media asing selama dia bergelumang dengan kes ini sejak setahun yang lepas.
Tidak ada orang bagi hemat nasihat. Tidak ada orang yang tunjuk ajar pada dia. Tidak ada orang yang bagi kata-kata perangsang pada dia. Sehinggalah dia diuji, digesak, diasak daripada berbagai-bagai pertubuhan. Dan yang paling teruk pertubuhan yang bermula dengan sisters di awalnya. Tiap-tiap hari hentam. Macam-macam ugutan yang bagi pada dia. Sebab tu bila dia mengadu pada saya, tidak ada orang defend dia, Ustaz. Saya keliru sekarang ni, Ustaz. Mana dia yang dikatakan hukum Islam sebenarnya? Saya keliru. Ini yang saya minta pada tuan-tuan yang dengar ceramah malam ini, yang dengar melalui CD kita pada hari ini. Kalau kita ni memperjuangkan Islam, inilah kes dia, tuan-tuan. Untuk permulaan pelaksanaan undang-undang Islam. Jadi masa inilah sepatutnya kita ke hadapan. Pergi defend dia, bawa dia, selamatkan dia, tolong dia. Sebab dia kata pada saya, Ustaz, saya tak mengaji tinggi agama. Saya hanya pernah masuk di pondok di Pengkalan Hulu. Itu pun untuk tamatkan Quran. Sementara tunggu result SPM. Itu saja pengajian agama kami, Ustaz. Kami tak tinggi. Tapi niat saya ikhlas. Tapi bila saya tak diberikan perlindungan yang sewajarnya, tidak diberikan penerangan yang sepatutnya, saya jadi keliru. Sebab orang yang datang bagi tahu macam-macam pada saya. Sebab itu dia datang jumpa saya. Dan sebab itulah saya pergi, saya bawa semua pelajar-pelajar saya, lebih kurang dalam 60 orang, untuk sama-sama pertahankan dia. Yang tuan-tuan boleh tengok dalam berita, yang tuan-tuan boleh tengok dalam internet, tuan-tuan buka internet, tengok gambar kartika, semua itu adalah pelajar-pelajar saya yang tidak ada kena-mengena. Tetapi kami datang bagi semangat buat sembahyang hajat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, saya menyeru pada tuan-tuan yang menjadi pendukung golongan parti yang inginkan kepada pelaksanaan hudud. Inilah masanya untuk kehadapan. Bukan makcik-makcik yang jalan mudah mengengkang, bertongkat datang untuk bagi semangat pada Kartika. Macam inilah kita bagi, kerjanya tak ada, anaknya cacat. Anak yang pertamanya cacat, autisma. Anak yang kedua 5 bulan sudah dibelah jantung. Manusia pertama dibelah jantung pada peringkat yang paling kecil, 5 bulan di Asia, adalah anak dia. Nama dia Wan Kathleen. Dibelah. Bila saya dukung dia, saya tanya, sakit mana? Dia selak baju dia, tunjuk terbelah. Budak 5 bulan dibelah jantung berlubang, paling kecil dalam Asia. Anak dia lah. Keluarga dia pun ni rekod saja. Tak pertama disebab pun mereka, yang pertama dibelah pun mereka juga. Jadi tuan-tuan, kita kena bagi semangat. Tekanan anak yang sakit, tekanan gaji tak ada, pekerjaan tak ada, berulang pula sepanjang tu diasak dengan berbagai-bagai penjuru. Orang macam ni nak jadi contoh masyarakat. Sepatutnya kita ke hadapan menolong dia. Ya, ke hadapan tolong dia. Sebab tu saya sebut bala-bala ini. Saya telefon Ustaz Zuhair pada hari Ahad. Kebetulan Ustaz Zuhair kata dia sakit. Saya nak pergi sebab Kartika tadi akan dibawa pada hari Isnin. Hari Ahad saya telefon Ustaz Zuhair. Mana-mana ada profesional daripada Kementerian, mana-mana ada pegawai-pegawai, mana-mana ada korporat, mana-mana orang yang NGO yang selalu ikut kuliah saya di Kementerian. Kalau nak tolong Ustaz, tolonglah hantar. Pukul 9 akan dibawa. Tolong bagi semangat. Sebab saya akan disoal dengan berbagai-bagai soalan daripada seluruh media, daripada seluruh dunia. Saya tak reti nak cakap. Saya kata, kalau ada profesional daripada KL yang boleh bercakap, seronoknya saya. Ustaz Zuhair kata, dah tak sempat Ustaz. Saya pun tak sihat, anak pun tak sihat, nak cari orang. Sebab tu tuan-tuan, yang kalau boleh kita kena buat jaringan ini. Bila kita ada jaringan mempertahankan Islam daripada tohmahan-tohmahan, memburukkan Islam daripada kes Kartika ini, sebenarnya kita boleh buat. Tapi masalah dia, jaringan perpaduan tu tidak ada. Longgar. Kita anggap Kartika bukan kita, ini bukan hudud, ini bukan takzir, ini bukan ini. Akhirnya last kali orang menghina Islam. Saya bersyukur ada satu doktor dengan sahabat saya, Tuan Haji Mio. Kami bercakap dengan wartawan-wartawan daripada seluruh dunia ni yang mengasak kami dengan soalan yang bertubi-tubi mempertikaikan Islam. Jadi kita bersyukur pada Allah ada orang yang boleh defend lagi, boleh bercakap. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh pergilah ziarah dia, beri kekuatan semangat pada dia. Sebab saya nampak dia semakin hari semakin lemah. Ya, semakin hari semakin lemah, diasak dengan berbagai-bagai soalan. Jadi kita mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan. Sebab apa benda ni penting? Kes ini penting ialah kes yang pertama sekali. Ada 5 kes sebatan, tapi dia adalah kes yang pertama yang dijatuhi sebat tanpa rayuan. Yang 4 lagi menunggu rayuan.
Sebenarnya dia bukan kes pertama disebat. Ada 5 kes. Tapi dia adalah yang sanggup disebat tanpa mengemukakan sebarang jenis rayuan. Dan dia minta supaya disebat di khalayak ramai. Ini kes besar. Kes besar lagi kerana apa? Kerana kes arak. Tuan-tuan kena faham, pelobi-pelobi arak, penghilang-penghilang arak, produser-produser arak mempunyai kepentingan politik yang sangat hebat. Kepentingan dalam bidang ekonomi yang sangat hebat. Kalaulah dilaksanakan undang-undang ini, tuan-tuan, terjejas ekonomi mereka. Sebab itulah arak ini sangat sensitif. Macam mana pun ada golongan yang mesti mempertahankan arak. Kerana araklah di antara penyumbang terbesar dalam apa-apa gerakan. Daripada segi sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Kalau undang-undang ini dilaksanakan, orang tak minum arak, orang takut akan terjejas arak. Bila terjejas arak, terjejas juga segi pelaburan dan keuntungan-keuntungan yang dipandang oleh setengah-setengah pihak. Itulah yang sangat-sangat ditakuti. Manusia hari ini takut kepada orang, tidak lagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi mana manusia takut kepada manusia, selagi itulah manusia tak akan bebas daripada ketakutan, peperangan, daripada musuh, penyakit, bala dan bencana. Sepatutnya kita hanya takut pada Allah. Dalam kes Kartika ini, tuan-tuan, undang-undang sudah ada. Laksanakan saja. Cara pelaksanaan itu kena dipercepatkan, diperkajikan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan rahmat. Undang-undang Islam bukan mendera. Undang-undang Islam berbentuk nakalan minallah, pencegahan daripada Allah supaya orang tidak lagi berani minum arak. Saya tanya pada Kartika, selepas selesai ni apa kamu nak buat? Saya nak mengaji pondok. Saya nak duduk di pondok, saya nak mengaji agama. Saya tanya pada bapak dia, Soekarno, Tuan Haji panjang rambut. Saya sudah nazar, Ustaz. Selesai ini baru nak gunting. Tuan-tuan jangan anggap dia orang Indonesia. Dia orang parit, orang Manjui. Nama memang macam Indonesia, Kartika Sari Dewi Soekarno. Tapi bila bercakap parit. Sihat Tuan Haji, sihat. Ustaz apa khabar? Baik, ingat ke Indonesia. Apa khabar juga dia, tuan. Dia orang Manjui, orang kampung saya juga. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan bila berlaku kes ini memberikan kekuatan kepada kita dan pemahaman. Ingat, undang-undang hudud adalah perintah Allah, tak boleh ditolak. Kalau tuan-tuan tolak satu ayat dalam Quran, puasa kita juga ditolak. Satu benda kamu beriman pada ayat Quran, satu hal kamu tolak ayat Quran. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa patut kamu beriman pada sebahagian kitab dan kamu tolak kitab yang lain. Puasa kamu ambil, hudud kamu tolak, maka kamu belum dikira sebagai orang yang sempurna iman. Baik, cukup sekadar itu. Habislah 1 jam tu, tuan-tuan. Nampak? Kita punya jam tu pun duk gede-gede. Sudah sebab juga. Nampak tak? Duk gede-gede. Maknanya dia suruh berhenti dah, tuan-tuan. Baik, kita jumpa besok pagi di sini. InsyaAllah kita akan baca kitab besok, Baharul Mazi dan Muhimmah. Jadi yang mana selalu ikut kuliah, tolong bawa kitab Baharul Mazi dan Muhimmah jam 9 pagi besok. Dan kuliah subuh seperti biasa di AU4. Ihfazillah yahfazka. Kita jumpa lagi. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Dan malam besok kita di mana? Masjid As-Sabirin. Malam besok saya ada program di Masjid As-Sabirin jam tazkirah lah ya. Tazkirah bersama dengan bersama dengan ni dia ni, semuanya ada ya. Ni yang berhormat pun ada. Anjuran JKP, Majlis Bandaran Pusat Khidmat Rakyat Zon, Masjid As-Sabirin, AU5C dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan, besok malam saya di Masjid As-Sabirin, Jalan AU5 C5/5 Lembah Keramat. InsyaAllah. Petang di mana pula? Ar-Ridwan. Baik, macam tak puasa saya ya. Petang di Masjid Ar-Ridwan insya-Allah. Sebelum berbuka puasa, saya ada ceramah di Masjid Ar-Ridwan dan selepas tarawih di Masjid As-Sabirin. Pagi pukul 9 di sini insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.